Telah kuterangkan pada awal tadi bahawa Allah itu Tuhanku. Dia Tuhan segala makhluknya. Aku, kamu, mereka dan seluruh isi di alam ini adalah miliknya. Walau bagaimanapun aku ingkar padanya. Ar-Razzaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Voice Over Syarul Chapters. Hari ini saya akan sambung kisah daripada Ahmad Akhlaqan bertajuk Jalan Pulang. Semoga anda terhibur. Sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sarah. Ketika menyusur masuk ke perkarangan istana, aku ternampak ramai manusia yang berada di situ. Mereka semua berpakaian seperti orang Gipsi dan kelihatan seperti orang Arab. Di situ timbul persoalan, siapakah mereka semua dan adakah mereka adalah iblis yang hanya menjelma menjadi manusia? Aku biarkan sahaja persoalan itu bermain di minda. Kelihatan juga banyak makhluk yang berwajah seperti binatang berbadan manusia sedang mengasah pedang dan kelengkapan perang. Apa yang pasti, mereka semua boleh berkomunikasi seperti manusia. Ar-Razzaq, berapa lama lagi kita akan sampai? Tak lama. Kamu jangan bimbang. Entah kenapa, kepalaku tiba-tiba sahaja terasa begitu sakit, seperti dihempak sebiji batu besar. Ketika itu, terdengarlah sebuah jeritan yang kuat lagi maha dahsyat memanggil namaku. Genggenang telingaku hampir pecah akibat jeritan itu. Akhlaqan Ibni Adam. Kesemua makhluk yang berada di laluan perkarangan istana itu terdiam seribu bahasa. Ar-Razzaq juga memberhentikan kudanya. Ar-Razzaq, namaku dipanggil tadi. Kamu dengar? Diam. Yang Maha Mulia di atas sana sedang bertitah. Bertitah? Apa titahnya? Diam. Aku tidak mendengar sebarang suara ataupun bunyi ketika itu. Aku memandang kawasan sekeliling. Kesemua makhluk di situ, termasuklah manusia yang berpakaian Gipsi itu, mengangguk kepala, mendadah tangan seperti berdoa dan membuat pergerakan badan yang agak ganjil. Ar-Razzaq dan pembantunya pula terhenjut-henjut di atas kuda seperti orang yang sedang kemabukan arak. Ar-Razzaq, kamu kenapa? Diam. Tiba-tiba, kuda yang sedang kami tunggangi itu berjalan semula menuju ke dalam istana. Beberapa ekor naga hitam terbang berkeliaran di dalam istana itu. Di kiri dan kananku terdapat banyak bilik seperti sel kurungan di penjara. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis hantu puaka yang dikurung di situ. Mereka diikat, dirantai dan dikumpulkan setempat. Terdengar jelas rintihan, raungan, jeritan dan rayuan daripada penghuni-penghuni di dalam sel itu. Kami naik pula ke tingkat seterusnya, iaitu ke tingkat 2. Di situ terdapat beberapa ekor lembaga berjubah hitam yang berbentuk sama seperti Ar-Razzaq sedang duduk di atas kerusi panjang di dalam dewan besar. Di situ, dewan tersebut adalah sebuah gereja pemujaan. Di bahagian mimbar gereja tergantung sebuah simbol besar yang mengeluarkan cahaya merah menyala. Simbol itu berbentuk bintang berbucuk 6. Di bawah bintang itu dilingkari dengan perkataan yang tidak diketahui bahasanya. Manakala di bahagian atas pula mempunyai lambang 2 tanduk kambing yang panjang. Ar-Razzaq, berapa lama lagi kita akan sampai? Tempat apakah ini? Sebentar saja lagi. Ini tempat kita semua mendapatkan keredaan daripada Raja Azazil.
Kami naik pula ke tingkat 3. Di situ terpapar bayangan-bayangan imej seperti siaran video. Pada firasatku, tempat itu adalah pusat kawalan atau pusat pemantauan yang menunjukkan aktiviti yang sedang berlaku di dunia kita. Mataku tertacap akan bayangan seorang bomoh Siam dan seorang perawat Islam yang sedang bersiap sedia untuk bertempur sesama mereka. Di pihak bomoh Siam, jelas kelihatan 2 ekor hantu raya sedang mendengar arahan daripada bomoh itu. Tak lama kemudian, mereka keluar melalui pintu tingkap rumah bomoh itu dan mula bergerak menuju ke rumah perawat Islam itu. Dalam masa yang sama, seorang jin Islam yang berpakaian serba putih berada di sebelah perawat Islam itu. Jin itu sedang menantikan kedatangan 2 ekor hantu raya itu. Di tabir lain, aku melihat pula bayangan seorang wanita India yang sedang ditikam oleh beberapa orang lelaki. Dia mati di situ akibat kesan tikaman yang bertubi-tubi di bahagian dadanya. Aku juga melihat bayangan seorang pemuda yang sedang melakukan maksiat dengan pasangannya di kawasan air terjun yang tidak diketahui lokasi sebenarnya. Suasana di tingkat 4 sangat berbeza kerana persekitarannya adalah sebuah hutan yang tebal dan luas. Di dalamnya terdapat pelbagai makhluk aneh yang bermacam-macam rupa dan saiz. Ada yang cantik dan ada yang buruk. Di bahagian atasnya terdapat sekelubungan awan hitam sedang berarak memayungi kami. Kami terus naik ke tingkat seterusnya, iaitu tingkat 7. Tingkat 5 dan ke-6 hanyalah sebuah ruang yang kosong dan gelap. Tiada sebarang makhluk ataupun binaan yang berada di situ. Suasana persekitaran di tingkat 7 adalah seperti di kawasan Balairung Seri Istana Negara, tetapi di dalam versi gelap dan suram. Di dalamnya terdapat sebuah singgasana besar dan berkilauan dengan batu permata serta emas. Kuda yang kami tunggangi ditahan sekali lagi oleh beberapa orang manusia gergasi yang berkawal di situ. Saiz mereka adalah seperti saiz sebuah tren monorail. Mereka berkepala botak, berkulit merah jambu dan berpakaian lengkap seperti golongan ksatria. Siapakah keturunan Adam ini? Dia adalah tetamu khas kepada Yang Maha Mulia. Izinkan aku maju ke depan. Silakan, wahai tetamu khas keturunan Adam. Manusia gergasi itu menunduk hormat kepadaku sambil memberi isyarat kepada pegawai lain agar membenarkan kami melalui kawasan itu. Ketika melepasi pengawal-pengawal gergasi itu, aku ternampak beberapa ekor makhluk yang memakai mahkota dan persalinan raja tetapi tidak berjasad sedang duduk memerhatiku. Barangkali mereka adalah golongan kerabat Raja Azazel ataupun raja-raja iblis yang lain. Di sini hamba persembahkan tetamu tuanku, kata Arazab sambil memimpin tanganku ke arah singgasana itu. Raja Azazel terlindung di sebalik kain penghadang yang berada di situ. Aku berdiri di hadapan Raja Azazel dengan perasaan takut dan seram. Kain penghadang mula dinaikkan. Ketika itu terzahir jelas wajah seekor Raja Iblis yang telah wujud sebelum kewujudan Nabi Adam alaihissalam. Aku tidak dapat memberikan gambaran sebenar akan rupanya itu atas faktor keselamatan. Apa yang boleh aku katakan adalah seekor jin yang tua, sangat tua. Dia bukan berwajah seperti manusia, fizikalnya bukan seperti manusia dan kulitnya berwarna hitam pucat tidak berseri. Dia mengenakan regalia yang bertahtakan berlian dan batu zamrud. Jadi engkaulah anak keturunan Adam yang menjadi pengikutku? Ya, saya tuanku. Siapa Tuhanmu? Aku terlupa. Terkebil-kebil aku menjawab soalan yang cukup berat itu. Sesungguhnya aku memang terlupa siapa Tuhan dan apa agama asalku ketika itu. Terlupa? Kamu terlupa akan Tuhanmu, sedangkan aku mempunyai Tuhan yang satu. Ini kan engkau makhluk yang hina terlupa akan Tuhanmu. Jujur aku terlupa. Apa agamamu? Juga terlupa. Memang benar keturunan Adam hanya mendatangkan kerosakan ke atas alam ini. Di manakah terletaknya tauhidmu? Aku tak tahu. Kamu tahu, Allah itu Tuhan yang satu. Dia Tuhan kami. Dia Tuhan seluruh alam dan Dia adalah pemilik semua makhluk. Engkau pula boleh terlupakan Dia. Aku terlupa kerana telah meminum darah itu. Akhlakkan. Kamu tahu kenapa aku ingin ketemu denganmu? Tidak. Adakah kamu kenal dan tahu akan sejarah hidupku? Tak tahu. Aku jelaskan semula. Akulah Azazel, satu-satunya jin yang pernah menjadi imam kepada semua malaikat di alam atas. Aku pernah menguasai bumi.
pernah bersujud puluhan ribu tahun kepadanya. Akan tetapi kemunculan moyangmu, iaitu Adam, telah membinasakan diriku. Tonasi suara yang kasar ditambah pula dengan renungan matanya yang hitam pekat itu membuatkan jantungku berdegup kencang. Aku hanya tertunduk diam 1000 bahasa. Kamu tahu, kerana Adam aku terjatuh. Aku terjatuh ke bumi. Aku hilang maruah. Aku dihinakan oleh seluruh makhluk dari alam atas. Kerana moyangmu, aku berada di sini. Kerana moyangmu, aku bersumpah untuk menyesatkan dan melalaikan keturunannya sehingga ke hari pengakhiran kelak. Kerana dia, aku menjadi Raja Iblis. Walaupun dia juga terjatuh ke bumi, tetapi masih belum terlunas dendamku padanya. Aku api, diciptakan dari api. Kamu tanah semata-mata. Mana yang lebih mulia, kamu atau aku? Raja Azazil benar-benar berdendam dengan Nabi Adam dan seluruh keturunannya, termasuklah aku. Aku semakin takut kerana aku yakin bahawa hanya aku seorang saja manusia yang berada di situ pada waktu itu. Aku bimbang sekiranya diapa-apakan olehnya. Dia mendengus dengan kuat sehingga terbit asap hitam dari kedua belah lubang hidungnya itu. Maafkan aku, tuanku. Akhlakkan, aku tidak menyalahkanmu. Engkau adalah hamba-Ku. Engkau adalah keturunan Adam yang mempunyai hubungan denganku. Terima kasih, wahai Raja Azazil. Aku sahaja ingin berkenalan dengan lebih rapat denganmu. Jangan takut padaku. Engkau tetamuku. Dia persilakan aku duduk di sebelahnya. Sekarang aku duduk di sebelah Azazil. Ya, Azazil, Raja Iblis. Tuanku, jikalau tuanku tak keberatan, apa dia akhlakan? Kita berada di mana sekarang ni? Di dunia, di bumi. Di mana, tuanku? Di sebuah kawasan yang jauh daripada penempatan anak cucu cicit Adam. Di segitiga Bermuda? Bukan, itu kawasan pemerintahanku. Di sini kawasan kediamanku. Usah disoal lagi soalan sebegitu. Baiklah, tuanku. Teori bahawa pusat kuasa dan pemerintahan jin adalah di kawasan segitiga Bermuda adalah benar. Sehingga kini, aku masih kabur dengan lokasi istana Raja Azazil ini. Aku diberikan santapan yang mewah dan lazat. Beberapa orang wanita yang berpakaian gipsi menjadi penghibur di istana beliau ketika itu. Tuanku, adakah mereka semua ini manusia yang sebenar atau sekadar manusia jelmaan? Tiada keturunan Adam di sini kecuali dirimu seorang. Tuanku, selain daripada tuanku, siapakah lagi yang menjadi raja? Maksudku, raja-raja jin ataupun bangsa seperti tuanku. Kamu banyak bersoal. Mengapa? Ilmu, tuanku. Aku berbangsa iblis, salah satu bangsa terawal daripada kalangan jin bernasab jan. Daripada bangsa inilah lahirnya bangsa-bangsa iblis yang lain. Adapun begitu, mereka semua berada di bawah takluk kuasaku. Kami yang teragung, tiada bangsa lain yang mendahului kami. Tuanku, adakah iblis mempunyai pegangan agama? Kamu ingin berbicara denganku mengenai agama, sedangkan kamu sendiri terlupa akan Tuhan dan agamamu. Akhlakkan, kami adalah kafir. Kami tidak memerlukan sebarang agama. Taurat, Injil, Zabur dan Quran hanyalah pegangan untuk keturunanmu. Bagaimana pula dengan Tuhan? Telah kuterangkan pada awal tadi bahawa Allah itu Tuhanku. Dia Tuhan segala makhluknya. Aku, kamu, mereka dan seluruh isi di alam ini adalah miliknya. Walau bagaimanapun aku ingkar padanya. Arazab! Dia menjerit memanggil Arazab yang ketika itu sedang berdiri di hujung balarung seri itu. Ya, Yang Maha Mulia, kenapa? Hantarkan dia pulang ke tempat asalnya sekarang. Tuanku ingin aku pulang sekarang? Nanti kita ketemu lagi. Apa yang kamu lihat di dunia kamu itu hanyalah anak cucuku. Jangan sesekali bimbang. Mereka hanya ingin mengenali kamu. Tapi tuanku, aku diganggu sepanjang masa. Tiada ketenteraman di jiwa. Bantu diriku, tuanku. Rayuku sambil mengharapkan gangguan-gangguan daripada hantu puaka itu tidak berulang lagi. Kamu harus kental, wahai Akhlakkan. Andai terjadi sesuatu, seru saja nama Arazab. Ingat, Akhlakkan, kita akan ketemu lagi. Arazab! Aku
Aku kini berada di dalam bilikku. Tiada lagi Ar-Razzaq dan 2 ekor pembantunya. Mereka hilang dan gaib sesudah menghantar aku pulang. Tiada lagi Raja Azazil yang duduk bersebelahan denganku. Aku teringat akan kata-katanya tadi. Allah itu Tuhan yang satu. Adakah dia itu Tuhan yang pernah aku sembah sebelum ini? Okey, sampai sini dulu kisah daripada Ahmad Akhlaqan ini. Kita berjumpa di part berikutnya. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.